Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Selamat kembali mendengar Himayah Talk Cappuccino Pagi. Saya Yusof Abdul Rahman bersama dengan Mudaris Ilyas Zakaria di dalam Himayah. Himayah adalah satu transformasi kehidupan melalui ilmu-ilmu agama Islam bersama dengan tim Himayah ini, dan ini adalah satu kolaborasi Himayah dan juga Mehwar Services yang mana selalu akan menemani anda dengan episod yang baru di podcast Himayah Talk Cappuccino Pagi. Dan Alhamdulillah, episod ini adalah episod yang baru dan juga topik yang baru yang kita nak ketengahkan dan berkenaan dengan perkara yang tidak dapat kita lakukan selama 2 tahun. Jadi, apakah dia? Ilyas, Assalamualaikum. Apa khabar Mudaris Ilyas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sob? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dan so far so good Ilyas. Kita punya kehidupan kita, suasana kita, apa lagi kau nak cakap? Tak, aku tak ada. Aku rindu kat kau tak pasal topik. Tapi kita punya topik so far sebelum-sebelum ni Himayah Talk kita, Alhamdulillah kita dapat jemput a few guest few tetamu, antaranya Ustaz Basir, lepas tu Andin, lepas tu dia kongsikan perkongsian terhadap kehidupan mereka sebagai bekas penagih dadah, bekas orang kata tu ahli kongsi gelap ataupun gangster. Dan untuk episod kali ini kita nak ketengahkan, kita nak berbincang, nak borak-borak santai, berbual bersama dengan kita punya tetamu terhormat pada episod kali ini. So this episode adalah dia go streaming ataupun dia recorded to podcast. Siapa yang anda ingin mendengar podcast, ada podcast Himayah Talk di Spotify, dan juga kita tengah live ataupun record through kita letak di Facebook Himayah maupun di Mehwar dan juga YouTube Himayah berkenaan dengan topik ni. Topik ni adalah tentang tak pergi haji lagi tau. Okay, so we get this topic, kita nak berbual dengan orang yang berada dekat sana. So mungkin Ana nak jemput dia. Assalamualaikum saudara ataupun Ustaz Muhammad Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Yusof? Apa khabar Ilyas? Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Untuk pengetahuan para pendengar dan juga suara jelas insya-Allah. Suara jelas insya-Allah. Is it lagging tak? Dengar suara kita tak? Kita dengar daripada Singapura, Madinah tu dekat macam hati kita bertiga ni lah, insya-Allah. Ayat. Ayat. Sorry, lupa lah cakap. Para pendengar juga yang menonton video ni ataupun yang melihat kita di Facebook Himayah ataupun YouTube. Okey, Muhammad Lutfi bin Muhammad Masruh ni dia sekarang berada di tanah haram di Saudi Arabia. Manakala saya dengan Ilyas Zakaria ni dekat Singapura, yang mana kita sedang bersama dalam rancangan ni. Khusus sebab kita nak berborak-borak berkenaan dengan yang mana kita akan lalui satu bulan Zulhijjah, di dalamnya orang melaksanakan ibadah haji. So kita nak tanya dengan Lutfi yang berada dekat sana. Tapi before that mungkin Lutfi boleh ceritakan sikit latar belakang hantar, macam mana hantar beliau dekat sana, dan baru kita akan go journey together. Kita bawa pendengar ataupun yang menonton kita ni tentang suasana dekat sana. But first of all, hantar dulu. InsyaAllah. Boleh kenalkan diri anda dulu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diperkenalkan tadi, Ustaz Yusof. Nama saya Muhammad Lutfi. Panggilan dia Lutfi. Berasal daripada Singapura juga. Sekarang menuntut di Universiti Islam Madinah di Arab Saudi. Sekarang sedang mengambil PhD di bidang ekonomi Islam. Di sini saya dah alhamdulillah masuk ke tahun 13 tahun lah selama berada di Madinah ni. Daripada degree, master sampai sekarang dah masuk tahun terakhir, insya-Allah. Demikian perjalanan singkat saya di sinilah. Terima kasih. Lutfi, jadi okey. Untuk pengetahuan para pendengar dan juga yang menonton ni pun, Ana sebenarnya seangkatan dengan Lutfi bila nak pergi ke Mesir sebelum beliau berangkat berhijrah untuk melanjutkan pelajaran dekat Madinah. Am I right? Betul kan Lutfi? Betul. Jadi waktu tu betul, setahun habis tu 2007. Betul. Jadi bermakna daripada 2007 sampai ke tahun sekarang ni, bermakna hantar macam kilo aja. Sedangkan Ana dengan Ilyas dah berumah tangga, dah ada anak. Ana pun dah berumah tangga juga, dah ada anak juga, tapi bawa ke sini lah, ke Madinah. Alhamdulillah ada tiga anak perempuan.
Okay. Isteri masih satu, isteri satu je lah maksudnya. Tapi selama 13 tahun tu ada balik Singapura kira, Lut? Ada. Bila dah berkeluarga ni almost setiap 2 tahun lah kami balik. Cuma sejak due to COVID ni kami dah tak balik. Last kami balik 2019. Oh, last balik. Okay. 2020 kami tak balik, 2021 tahun ni pun cuti ni kami tak balik. Jadi itulah. Sebab pun saya pun dah final year. Sebab COVID dan saya pun dah final year, of course makan biaya yang tak sikit lah kan, nak buat swab test, kena quarantine dan sebagainya. I see. So, okay, dia punya situasi ni kalau kita tengok sekarang ni Lutfi, memandangkan kita dah 2 tahun Elias macam mana yang borak-borak Elias juga lah, macam mana kita borak-borak sama-sama. Bila datang musim haji je, dekat airport tu dah jadi macam tempat yang persinggahan yang meriah tau. Orang akan hantar jemaah haji, yang pergi 1-2 orang, yang hantar menimbun. Kan? Yang pergi 20 satu kampung orang cakap. Satu kampung, 300 orang ada kat airport tu. Sampai kan polis nak kena escort, polis nak kena kawal keadaan. Kan? Pasal terlalu ramai pasal kita pun nak kena timbang rasa dengan passenger lain yang nak pergi tempat lain. Kan? So kita faham that. Cuba sekarang ni ataupun dah 2 tahun tak ada movement haji daripada Singapura ke sana. Okay, that was last year. If kalau remember, dan siapa-siapa yang mendengar podcast sebelum podcast Himaya Talk, Ana pernah interview dengan Ustaz Tiang Fauzi sebagai Presiden AMTAS. Bila menjelaskan waktu tu tak boleh pergi haji dan sebagainya, dan alasannya telah diterangkan. So siapa-siapa yang nak dengar can go back to the podcast Himaya Talk untuk mendengar lebih lanjut. Tetapi dah 2 tahun. So Ana rancang untuk kita tanya dengan pelajar ataupun warga negara Singapura yang berada dekat sana dan hantar Ustaz Lutfi yang ada kat sana. Mungkin can you share on this platform tentang keadaan kat sana, bagaimana, sedangkan kita dulu alhamdulillah lah, Ustaz Ilyas dah pergi, Mudaris Ilyas dah pernah pergi tunaikan umrah, Ana pun dah. Waktu tu meriah, waktu tu kita tak fikir COVID pun. Betul tak? But now you ada kat sana, can you share with us? Jadi kita tahulah kat sini, at least kurang-kurangnya we listen from you punya orang kata tu story dari kita pun, dari kurang-kurangnya terubah rindu lah. Boleh tak you can share sikit sebanyak tentang perkembangan kat sana? Baik. Sekarang ni di Madinah terutamanya, keadaan biasanya kalau musim haji memang akan ramai dengan jemaah. Bukan hanya pada Singapura saja, daripada kita tahu hampir seluruh negara Islam yang banyak bahkan yang banyak biasa kita akan nampak jemaah daripada Turki, daripada Indonesia, antara jemaah-jemaah yang ramai lah. Kemudian kita pun pelajar ada juga bantu sikit-sikit atau jumpa dengan jemaah ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang datang. Jadi terasalah suasana merah tu. Tapi dah 2 tahun ni, sejak tahun lepas lah mulanya lockdown, suasana agak sepi, tak seperti biasa, dan awalnya kita sendiri tak rasa macam rasa lain lah, tak boleh adapt. Tapi lama-lama benda tu dah jadi macam new normal. Macam kita pergi Masjid Nabawi, okay, untuk pengetahuan, untuk masuk Masjid Nabawi sekarang juga diperlukan kita menunjukkan bukti yang kita dah vaksin. Dia dekat handphone lah. Kita guna apps nama dia Tawakalna. So Tawakalna ni nanti akan bagi tahu dia dah ambil first dose atau second dose, ada color dia, so daripada budak-budak tak boleh masuk, tak macam dulu. Jadi Masjid Nabawi of course tak ramai. Bahkan kalau buka weekend, macam kita punya weekend Khamis dengan Jumaat kan kat sini, kalau buka weekend memang sepi lah, kira banyak kosong, terlalu banyak kosong. Itu khusus untuk keadaan di Masjid Nabawi. Sedangkan di Masjidil Haram pula Mekah, kita diperlukan untuk book dekat apps namanya I'tamarna. I'tamarna ni untuk setiap solat kita kena book, dan untuk setiap umrah kita dapat book, kena book. Umrah kita dapat sebulan sekali je lah. Tapi kalau solat, insyaAllah full dia boleh dapat, kecuali Jumaat je susah sikit. Cuma demikian. Apa dia? Ilyas ada tanya. Tak. Pasal tadi Ustaz Lutfi ada kata pasal yang vaksin kan. So dalam vaksin tu kira kerajaan yang maksudnya dia atas hak, macam mana nak kata, kira kerajaan mewajibkan vaccination ke atau rakyat yang kira yang choose untuk pergi vaksin? Okay, sementara
Lutfi dia punya internet dia ada sangkut. Mungkin kita boleh share on this platform juga on the bagi video ni This is the way kita ni kat sana. Kita tengah buat Uh, recording pun in okay, fact. Okay. suara agak lagging Okay. tapi Yes, okay. Dah dapat kembali. hopefully Okay, korang silakan. boleh dengar suara Ana lah. Jana faham soalan secara boleh okay. Okay. Soalan agak lagging tapi Ana faham soalan secara mujmal lah. Okay. Berkenaan vaksin. Okay, Vaksin kat sini vaksin kat sini starting by 1st August dah tak boleh masuk mall kecuali ada bukti kita dah vaksin. By 1st August sejak lagi lah. Dan sejak Ramadan kemarin mula tak boleh masuk Masjid Nabawi. Sebelum Ramadan boleh, tapi sejak Ramadan kemarin ada start daripada 1st Ramadan lagi tak boleh masuk Masjid Nabawi kecuali kita dah ada bukti vaksin macam mana katakan tadi. So apps Tawakalna ni saya rasa macam kat Singapore dia ada trace together something macam tu lah. Okay. Good. So kita nak masuk mall, nak masuk kedai, apa-apa kita kena tunjukkan dan mereka akan cek suhu melalui bukti yang kita dah vaksin ni juga. Rasa menjawab tak soalan tu? Yes, jawab. I think okay untuk para pendengar yang di podcast dia ada lagging sikit antara kita ni dengan Lutfi sebab Lutfi dekat sana dia punya internet dia agak ada sikit terganggu. Tapi ada kuliah hal alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat teruskan this podcast ataupun this video yang anda lihat. Kalau yang di video pula akan lihat dia punya kita lagging. Insya-Allah. Tapi so far alhamdulillah sekarang dia ikut angin ikut angin. Angin ni kalau lancar. Angin kalau sangkut-sangkut dia sangkut-sangkut. Tapi hopefully kita dapat sampaikan this message kepada anda yang melihat tentang perkembangan situasi di sana. Okey, cuba Lutfi nak tanya jugalah. Apa nama dia tentang situasi. Moving forward, ada now sekarang dah dalam keadaan suasana COVID. Still ada orang ziarah juga. In fact, ada footballer pun pergi sana juga. Football Singapore, Abai Haki. So if I can share dekat this you nampak this one. Okay, Abai Haki bersama dengan Anta, betul? Okay, can you share this thing? Macam mana dia punya situasi dia bagi pendatang? In fact, Anta pun tak pakai mask bersama dengan dia. Ini biasa purpose of gambar ataupun memang sana ada Singapore ini mask jangan main-main. Jangan main gila tak pakai mask. Macam gitulah tapi dekat sana macam mana dia punya situasi? Rasa dekat gambar tu kita tengah pegang mask tu, nampak tu. Jadi kita semata-mata kita nak ambil gambar je lah. Baik, untuk Abang Bahaki ni dengan Kapten Singapore kita, Yasir lah. Jadi diorang ni special case lah. Kisah dia memang diorang masya-Allah, memang Allah SWT nak jemput diorang datang sini. Mereka berdua ni sebenarnya datang dengan kita tahu national team kan, yang datang main kat Riyadh. Mereka main 3 game. Dan actually Ana terus terang lah, Ana bagi tahu, Ana walaupun kerajaan Singapura tapi membesar di luar. Daripada kecil Ana dah merantau, belajar di Malaysia, di Indonesia, di Mesir, di Madinah sampai sekarang. Jadi Ana tak tahu apa-apa berkaitan dengan Singapura lah. Apalagi pemain bola. Ana ni tak tengok bola sangat. Main bola tu main lah, tapi tengok. So Ana tak kenal mereka berdua ni siapa sebenarnya. Okay. Jadi bila mereka datang tu mereka datang dengan national team. Kemudian mereka ada 3 orang daripada national team tu yang tak balik. Sebab apa diorang tak balik? Sebab team mereka Tampines Rover nama dia. Tampines Rovers ya. Correct. Itu akan main dekat Uzbekistan. Jadi subhanallah 3 orang ni, 2-nya Muslim lah, yang satu non-Muslim, yang 2 ni turun ke Mekah dan pada asalnya ikut mereka punya visa mereka business. Diorang punya visa tak boleh nak buat umrah. Itu dia. Tapi diorang ada kenal dengan abang dekat Jeddah sana yang kerja di Jeddah. Jadi cuba pergi ke Ministry of Hajj, buat rayuan apa semuanya. Akhirnya diorang dapat macam apa orang cakap khusus pegelar yang tag dekat tangan. Tag daripada Kementerian Ministry of Hajj terus. Jadi diorang boleh subhanallah. Diorang baru datang, kalau ikut pun daftar dekat Tawakalna, dekat Iktamarna memang tak ada slot. Jadi Allah nak jemput diorang dapat buat umrah. Kemudian dan tag ni khusus dia tak perlu book dan mereka dapat masuk berkali-kali.
Oh. Seriously Tapi Wah, Masya Allah ya, itulah subhanallah, dan diorang jumpa Ministry of Hajj tu sebagai orang biasa je tau. Dan pada asalnya memang tak ada untuk orang untuk tamu penting je yang ada dapat tag tu. Dan diorang bukan sebagai pemain bola atau apa, sebab bisnes diorang yang visa pun semua tak boleh. Jadi kemudian diorang cuma 1 hari dekat Mekah. Kedua hari itu kemudian datang ke Madinah. Kat Madinah lah Ana baru berkenalan, bawa jalan-jalan ke sekitar Madinah, ziarah tempat-tempat yang sunnah. Kemudian dan kita ada sebut kan, macam kita nak masuk Raudhah, kita pun kena daftar tau dulu Tamarna. Oh, okey. Jadi sekarang dan itu kita boleh sebulan sekali sahaja kita orang kat sini. sebulan sekali Tapi je sekarang. Sahaja. Dan diorang masya-Allah melalui tag tu diorang boleh masuk berkali-kali. Rezeki diorang. Seakan-akan diorang macam tetamu penting, masya-Allah. Jadi diorang dekat sini dalam I think 2 malam, 3 hari 2 malam, kemudian balik ke Riyadh lah. Sebab besok dia tim mereka akan datang daripada Singapura dan akan berangkat daripada Dubai ke mana tu, Uzbekistan. Masya-Allah sih. So bermakna diorang bless dan macam mana anda boleh diorang really blessed, subhanallah. Macam mana anda boleh ditemukan dengan diorang? Melalui kebetulan abang Jeddah yang dekat Jeddah tu namanya Faizul. Dia bekerja di Islamic Development Banking, orang Singapura juga. Jadi dia kenal dengan Bayi Haki ni semua. Dan kebetulan Faizul ni jemaah Usrahana dulu di Jeddah. Jadi dia minta tolong pada Ana sebab kita dekat untuk pengetahuan semua, kita di sini di Madinah ni pelajar Singapura tinggal 3 orang sahaja. 3 orang je dekat Madinah sekarang. Jadi ada Ana, satu lagi yang lain balik Singapura, lepas tu due to COVID sampai sekarang tak dapat balik sini lah. Dan belajar pun dah online. Jadi mereka lagi suka lah belajar kat Singapura kan. Cuma apa ni Lut nak tanya jadi juga. Jadi 3 orang ni yang pertama sambung yang 3 orang apa? Yang 3 orang apa? Sorry, suara terputus. 3 orang tadi boleh ulang balik Ilyas, 3 orang apa tu? Dia punya Nak rasa ada lag ya. 3 orang tu tinggal, kita lah pelajar Singapura yang ada di Madinah ni 3 orang dia. Jadi sebab jadi Faizul tu mungkin tak ada kawan lain selain Ana. Jadi dia minta tolong Ana. Ana bawa lah. Itu je cerita dia. Tak ada apa pun. Tu cuma nak tanya Lut. So macam apa tadi ada kata masuk dia apa before COVID dengan apa bila dah COVID nak kena adapt dan sebagainya. Apa benda yang kira memang ketara sangat lah. Ketara sangat maksud dia keadaan sebelum COVID dekat apa Tanah Haram sama selepas apa tengah COVID. Apa keadaan yang betul-betul ketara yang kira anda rasa kira memang lain lah? Antaranya adalah jumlah jemaah, of course, berkurang. Yang ada dari dalam negeri, mereka sempat buka juga untuk jemaah beberapa negara macam dulu Indonesia, kemudian daripada Turki awal-awal, tapi sikit lah. Lepas tu sebab COVID, diorang tutup balik kan. Kemudian kedai-kedai banyak yang tutup, jumlah pekerja pun tak ramai, dan Masjid Nabawi sunyi dan lenggang. Satu sisi kita rasa sedih dengan keadaan tu, tapi di sisi yang lain kita rasa macam sebenarnya rasa tenang tu ada. Sebab kalau tak, biasa musim haji ni kita akan sibuk lah untuk layan jemaah. Lepas tu Masjid Nabawi akan penuh. Sebab tahu kan musim haji jemaah dibagi 2, setengah je dekat Mekah, setengah dekat Madinah kan. Yes. Jadi boleh bayangkan berapa juta orang tu. Dan sekarang tak ada, bukan almost tak ada, memang tak ada pun jemaah kecuali dari dalam negeri sahaja. Jadi memang rasa ketara lah guys. Saudi, kerajaan Saudi tak membuka jemaah haji ataupun tidak menerima jemaah haji daripada luar negara, baik Turki ke, baik daripada negara-negara Arab ke, tetap tak dibuka untuk haji tahun ni. Is it macam itu? Ya, tetap tak. Untuk haji tak. Untuk umrah, Ana nampak beberapa waktu yang lalu adalah daripada Khalij, daripada GCC macam Emirates, Qatar, Bahrain dan sebagainya. Tapi untuk haji ni memang dia buka totally untuk orang dalam negeri sahaja.
Dan yalah kalau kalau Jadi saya boleh ulang balik Lutfi jumlah yang dibuka kuota adalah seramai 60,000 orang. Dan Dalam untuk negeri. kira citizen dan untuk expat yang berada di Arab Saudi. Oh, okey. So kalau thank you Lutfi atas perkongsiannya. Kalau kita boleh kongsi balik apa yang dikatakan oleh Lutfi ni based on our understanding is that okay, sistemnya di Saudi sama seperti sistem di Singapura. Kita ada sistem safe entry dan mereka pun ada sistem demikian tapi nama berbeza lah. Okay. Dan dorang boleh buat kerjaan umrah bukan hari-hari ataupun bukan berminggu-minggu tetapi sebulan sekali in every person. Setiap orang boleh buat umrah sebulan sekali. Dan boleh pergi ke Raudah pun sebulan sekali. Ya, Betul tak Lutfi? betul. So bermakna dia punya restriction tu masih lagi dorang patuh dan juga mengawal dengan baik lah. Senang kata. Kan? Tetapi persoalan sekarang sampai bila dia punya keadaan COVID ni ada, selama itulah jemaah dari luar ni tak dapat masuk. Tapi kan baru-baru kan dia kata Indonesian punya jemaah pun boleh pergi ke umrah. Betul tak? Tapi haji yang tak boleh kan? Ke macam mana Lutfi? Kau sila lagi lah. So basically that's the challenge kalau kita ni berurusan dengan luar negara kan. The internet always lagging. So hopefully yang mendengar ni pula dan juga siapa yang melihat okay Lutfi dah boleh. Okay. Can you balik ataupun you dengar boleh ulas balik apa yang saya katakan tadi berkenaan dengan situasi dekat sana sekarang is different. Betul. Umrah sebelum ni awalnya sempat buka untuk beberapa negara tapi Indonesia pun akhirnya diorang tutup sebab tak dengar. Ulang balik. Indonesia tutup balik sebab apa? Okey, boleh. Anda boleh dengar Anda boleh dengar antum tapi okey, siapa? Ken. Ana boleh kita sekarang dah dengar dah punya balik. Yes. Yang Indonesia punya jemaah tu apa? Baik. Okey, Indonesia dia buka sekejap, lepas tu dia berapa bulan habis tu tutup sebab angka di sana tinggi. Ada beberapa negara yang tinggi termasuk India, Indonesia yang tinggi diorang tutup balik. Kira tak ada kepastian lah sekarang ni. Dan kita tahu macam-macam variant pun ada sekarang kan. Jadi tengok aja habis haji macam mana diorang nak buat. Okey, kalau ni nak tanya soalan yang tentang Masjid Nabawi si Santa pun di Madinah. Okey, kalau kita lihat di TV ataupun di internet basically kalau live di Haram Masjidil Haram live dia masih lagi letak cordon ataupun letak barrier supaya jemaah tak boleh menghampiri Kaabah. Betul tak? Lutfi, betul Okay, dia tak apa. Lagging. Jo, for the jemaah dan juga yang viewers ni nak saksikan. Okay, how about di Madinah? Dia ada lagi perbatasan tak? Ataupun macam mana? Dia langsung tak boleh pergi ke lalu depan makam Nabi ataupun boleh dekat Masjid Nabawi? Raudah tu memang kena booking 1 bulan sekali kan? Then how about makam tu? Dia kasih lalu tak? Ke tak boleh lalu juga? Dia pergi Manila dulu lah. Dia pergi Manila, dia transit Dubai, baru nak masuk ke Saudi. Aku terasa macam Android box ya. Lutfi, dengar Lutfi. Dengar. Tadi macam ada big box apa? Yang Android. macam rap rap Oh, terdengar. Bagi mereka yang melihat. Tapi Anda faham soalan secara apa mujmal lah secara global. Okay, silakan. Okay, keadaan Masjid Nabawi, mereka tutup di perbatasan pintu-pintu dia lah. Bila kita nak masuk, kita kena masuk, ada polis yang jaga dan ada askar yang jaga. Kemudian bila kita masuk dalam, kita kena mematuhi SOP yang telah ditentukan oleh kerajaan. Dan kawasan Masjid Nabawi dan Masjid Haram di Mekah adalah kawasan kita cakap macam kawasan red alert lah. Kat situ red zone. Kita buka sikit je ni dah kena ambil gambar kita punya iqamah, kita punya ID.
Once kita kena ambil gambar tu dah kena 1,000 lah. Tak ada maaf lah. Seribu apa? Serius? 1,000 rial. Lebih kurang $300-400 lah lebih kurang. Sikit Eh, je, tak buka sikit je kena. Buka sikit je. Contoh macam hari tu kawan Ana pelajar Malaysia baru habis solat, kemudian baru dia minum air. Lepas tu dia lupa, minum air boleh lah buka. Lepas tu dia lupa, mungkin tak sampai 3 minit, 5 minit ada askar terus ambil gambar, dah kena 1,000 dekat kita punya akaun kita. Upshare ni macam kita punya SingPass. Dan untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram memang agak ketat. Sebab tu yang tadi gambar tu pun kita dekat airport takut-takut juga, tapi dia kira tak red zone lah. Tapi kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram kita takut. Okey, kemudian keadaan dia sekarang masjid dibuka daripada pagi sebelum subuh sampai solat isyak. Solat isyak mungkin dalam 15 minit 20 minit dia akan halau kita keluar. Keadaan dia tu. Kemudian solat pun berdasarkan jarak-jarak, tak boleh solat rapat. Dan kalau kita misalkan antara solat maghrib dengan isyak kan ada macam kita duduk dengan kawan-kawan ke atau duduk dalam durus atau halaqah ilmiah, halaqah ilmu, kita tak boleh duduk rapat-rapat. Biasa polis akan ingatkan tepi. Kadang-kadang dia tak bagi can juga, kadang dia ambil gambar juga. Kalau sebab dia nak bagi tahu kan, ambil gambar kenalah 1,000. So kemudian air Zam-Zam akan dibahagikan per botol, 1 botol untuk setiap jemaah sebelum azan, biasanya macam tu. Okay, sorry. Talking about that, how about Ramadan tempoh lalu? Situasi kat sana. Situasi semua ni SOP ada ni semua start pada Ramadan yang lalu lah. Sebelum Ramadan mereka belum letak kapet, belum letak Quran. Sekarang bila Ramadan kemarin baru mereka first kena masuk pakai tawakalna. Sebelum tu tak. Kemudian budak-budak tak boleh masuk. Sebelum tu tak. Start pada Ramadan. So kemudian kapet pun tak ada sebelum Ramadan. Sekarang dah ada kapet lah. Kemudian dulu tak ada pembahagian Zam-Zam. Sekarang dah ada, tapi per botol. Dia tak boleh, kalau kita tahu kan Zam-Zam dia letak dalam balang. Tong besar tu kan. Balang besar tu. Sekarang kita pakai botol je. Dia mungkin tak nak kita kontaminate. Kira keadaan dia macam tu, tapi lama-lama kita biasalah keadaan macam tu. Habis pada orang kata tu pada masa yang sama kira macam pasal dia dah mula daripada Ramadan. Lepas tu kira macam keadaan kat luar, kedai semua tutup. Jadi kira memang kosong lah kira. Madinah Munawwarah dan untuk kedai-kedai yang mungkin yang macam first row row start Ramadan mereka dah buka balik. First row, second row daripada hotel kan, yang daripada Masjid Nabawi. Tapi yang belakang-belakang tu tapi yang macam Taibah tahu kan, Taibah pasar yang kat bawah tu biasa jemaah pergi tu. Itu dah buka macam biasalah, macam tak ada apa-apa. Istilah dia kalau kita bercakap macam kita sendiri, mungkin untuk orang luar kalau tengok macam bandingkan dengan dulu memang lain. Tapi untuk kita sendiri orang Madinah dah rasa dah macam normal balik dah. Beza dia kita kena pakai mask dengan tunjuk tawakalna tu je bila nak pergi mana-mana. Itu sahaja. Okay. Macam kita duduk makan apa semua tak ada masalah. Duduk dekat hadiqah, kan orang Arab suka duduk dekat taman-taman macam tu kan. Macam dan kita kena tahu Saudi ni besar. Macam kita nak pergi Riyadh yang makan masa 2-3 jam, nak pergi Mekah macam tak ada beza, macam sama sahaja. Istilah dia new normal lah, tapi kita dah terbiasa, dah adapt dengan keadaan tersebut. Tetapi dia tak ada jemaah luar yang datang masuk dalam Saudi kan? Betul tak? Itu je ya, beza. Tak ada jemaah luar yang datang dapat masuk dalam Saudi, betul. Itu je beza dia. Jadi itu yang buat dia tak jam, tak sesak. Bak kata pepatah Arab, masaibu qaumin inda qaumin fawaid dah. Betul. Jadi musibah satu kaum untuk kaum yang lain dia adalah faedah. Jadi dia faedah untuk kita yang tinggal kat sini lah, alhamdulillah lah. Kita dapat nikmat. Kalau macam sekarang, macam haji je ni dah nak dekat ni, memang kita nak pergi Masjid Nabawi tu fikir 2-3 kali juga. Pasal macam jam sekarang kita macam pasal jam ramai orang, di samping kita nak bagi kesempatan pada orang yang dah datang apa semua kan. Macam sekarang kita pergi Masjid Nabawi macam alhamdulillah kosong, lenggang, tak ada apa-apa. Rasalah ketenangan tersebut. Masya-Allah. So anda ada harapan sorry. Silakan and then apa? Sila. Tahu. Dan macam
dulu kita nak pergi Raudhah pun, kita, yalah Raudhah tu sunnah kan. Tapi menyakiti kaum muslimin, berebut-rebut, tumbuk-tumbuk apa semua kan, itu kan haram. Mana boleh kita buat yang haram untuk buat yang sunnah kan, betul tak? Okay. Tapi sekarang kita tak perlu nak lalui itu semua. Dulu kita pergi Raudhah mungkin setahun berapa kali. Sekarang macam sebab ada apps ni, sebulan sekali kita pergi. Jadi tu antara, dan tak perlu berebut-rebut. Kita beratur apa semuanya, Masya Allah lah. Kalau ada orang boleh buat macam ni untuk waktu-waktu yang akan datang, lagi baik. Contoh jemaah datang memang dah confirm dapat Raudhah tanpa harus berebut-rebut, beratur kan, ikut dia punya timing dia. Anak rasa Masya Allah, it's a good thing lah for ikut dia punya undang-undang nizam dia. Unless kalau tag yang apa Baihaqi tu kita dapat ambil buat pakai hari-hari, kita boleh pakai lah, boleh keluar masuk lah kan. Itu Masya Allah lah. Itu Masya Allah lah, itu Masya Allah. Memang anda rasa dia orang dipanggil oleh dia kadang-kadang anda tahu, saya tahu berapa sedih bila kita tak dapat datang ke sini. Sedih daripada segi spiritual, kerinduan, daripada segi ekonomi juga untuk travel-travel, atau ustaz-ustaz yang selalu bawa jemaah contohnya kan, itu pun antara penghasilan mereka juga kan. Ya, betul. Tapi kita tengoklah bahawa tanah haram ni istilahnya dia adalah, orang yang datang sini adalah tetamu Allah, Daifullah, Daifur Rahman. Dan tetamu Allah tak datang kecuali dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin belum saatnya, insya-Allah mereka yang tak datang tu dah diberikan pahala niat untuk datang walaupun belum dapat kesempatan untuk datang ke sini. Betul, insya-Allah. Insya-Allah. Itu mungkin mudah-mudahan kata-kata ni boleh sedikit sebanyak menghilangkan rasa kesedihan pada mereka yang mungkin sebenarnya dapat kesempatan untuk datang tapi tak dapat sebab COVID ni lah. Hantar dah datang pepatah Arab semua. Tapi on the serious tu, kesian juga bagi kesian lah. Kita pun ikut turut simpati dengan mereka yang dah ada booking, dah tempat dan ikut peraturan haji ni dia ada nombor, dia ada kuota. Dan kena pula dah beratur semenjak 10 tahun yang dulu ataupun lebih daripada 10 tahun. Yang tak dapat dah dapat nombor, slot belum sampai. Jadi dia mengharapkan last year dah dapat pergi, sekali COVID. Jadi mana nombor dia bertindih. Betul. Jadi mana makin lama makin lama. Macam gitu. So diorang feel dan diorang tengoklah macam berapa lama lagi aku hidup kat dunia ni, dah dapat pergi ke tidak. You know, dia punya sentiment of feeling. Jadi kata-kata tu Anda faham. Sebenarnya dapat reda kan. Plus yang mana kita sekarang dah dapat dengar situasi keadaan kat sana, sangat kurang-kurang kita dengar pun kita rasa terubat rindu tau. Sebab you feel you feel up kita punya feeling yang okay, dekat Mekah macam gini suasana dia. Dekat Madinah pun macam gini suasana dia. Lepas tu ada peraturan pula tu. So dia kata akan datang, berkemungkinan akan datang. Nak pergi nak Raudhah ni dah tak payah merebut-rebut lagi macam kandang kambing. Sorry I use that word. Tapi dah ada app. Jadi nak masuk je, okay, ni nombor aku nombor 11 contohlah. Okay, nombor 11 nak masuk. It is good. Itu benda yang mungkin Allah punya aturan yang cantik yang kita tak perasan. Sebenarnya ini sistem pun dia bagus untuk implement, apply. Bukan saja untuk waktu COVID, mungkin lepas COVID pun dia boleh apply. Contohlah, wallah alam kan, kita tak tahu. So insya-Allah, mudah-mudahan ana berharap benda ni berterusan lah. Tersusun lah Ya, betul. So basically thank you kepada Lutfi yang apa nama dia berkongsi kepada kita di Singapura ni, yang mana dah how can I say, dah 2 tahun 2 tahun kita tak pergi, tak dapat jejakkan kaki kat sana, sama ada umrah ataupun haji yang paling dah terasa lah 2 tahun. Dan ini benda mula-mula bila polis katakan, pihak authority kata tak boleh pergi, orang banyak yang meradang. Sebab diorang tak nampak this wabak ni ataupun kuman ni, penyakit ni dia boleh menyebabkan meragut nyawa dan sebagainya. Now sekarang ni pula betul dah hampir 2 tahun, manusia pun cepat berubah, cepat bertindak. So not only in Singapore, tapi kita dengar lah daripada pihak Saudi pun, wah very efficient sih. Tak sangka dia punya efficiency sampai ke situ kan. Tawakalna tu semua, everything semua, which is good. Dan hopefully dia lebih, orang kata tu, kalau ikut kepada Singapore punya authority, dia kata dah jadi macam satu benda yang normal tau. So we live with that COVID already. So kat sana pun nak kena ada vaksin, betul tak? So siapa yang dah dapat vaksin jab sebanyak 2 kali, maksudnya full vaksin,
dan dia permissible untuk lakukan haji. Macam itu kan. So Betul. in Singapore dah jadi satu mandate yang mana macam mana pun dijemput pergi khatib Jumaat di masjid. Dia kata, "Ustaz, nak tanya jangan marah." Dia kata gitu. Ustaz dah full vaksin ke belum? Kalau dah full vaksin ataupun anda dah kena vaksin ke belum? Kalau dah kena vaksin pertama, bila yang kedua? So diorang nak kalau boleh implement everything, bukan saja khatib Jumaat, malahan jemaah pun fully vaksin. So ini benda dah saya kata apa mengarut. Rupanya sekarang Saudi dah bikin. Saudi dah implement that dan Saudi going to do that for the haji punya purposes. Masya Allah. So kita buat benda yang terbaik dan juga untuk elakkan daripada benda ni menular kan. So Alhamdulillah. Yes. Ya, So, and then pasal apa ni yang just nak tanya apa Ustaz Lutfi. Habis macam contoh macam perjalanan kurban macam mana pula kat sana? Diorang ada certain SOP ke atau macam mana? Korban macam biasalah. Korban tak ada ni. Baik, untuk korban SOP dia macam kita pakai mask, kemudian benda yang biasalah, jaga jarak dan yang lain-lain macam biasa. Contoh macam kita korban dekat Madinah ni, cara kita tengok dia punya cara kita akan pergi ke ladang yang terletak di bahagian belakang Gunung Uhud. Kat sana ada ladang dia, ada ladang kambing lah, banyak lah kambing, unta dan sebagainya. Sebelah ladang kambing tu nanti ada tempat maslah, tempat sembelih. So tempat sembelih ni nanti kita bayar untuk dia orang sembelih. Kita tak boleh masuk, kita boleh tengok daripada luar je. Dia sembelih, kemudian kat situ juga dia akan lapar. So kita bayar tu dah termasuk semuanya, dia akan masukkan plastik, lepas tu kita bawa balik. Itu macam mana cara dia buat kambing, entah sebelum COVID atau selepas COVID. Sama. Ya. Kira tak perlu pergi jauh-jauh, kita dah dapat kambing. Tapi kalau untuk lebih memudahkan lagi, kita boleh juga daftar melalui satu organisation yang diakui oleh kerajaan lah, namanya Adahi. ADEHI, adahi.org. Even kita daripada Singapura pun boleh boleh masuk, dia ada boleh bayar melalui Visa atau PayPal kalau tak silap. Kira kalau misalkan tak nak susah, kemudian kita nak korban melalui organisasi macam ni lah yang terpercaya. Sebab macam kita tahu time kambing ni lah banyak orang nak cari duit kan. Jadi kadang ada yang jujur, ada yang kurang jujur. Jadi kalau kita dah lalui kerajaan, jadi kita lega lah senang. Boleh. Dan kat situ dia ada pilihan juga. Dekat dia punya apps tu dia ada pilihan. Contoh macam kita nak untuk udhiyah, untuk sembelih biasa. Untuk hadi, untuk sembelih tamattu atau haji qiran, untuk fidyah, semua dah ada, kita boleh pilih kat situ. Dekat pilihan dekat dia punya website tu. Ni bukan iklan kan tak ada kebetulan kita dapat untung pun daripada ni. Pasal kita tak pernah tahu pun. Maksudnya kita tak pernah tahu, maksudnya kerajaan ada datangkan satu website. So kalau kita nak buat, kita boleh just go to that website Kita pun nak lindung apa pun tetap, kalau ni dah website, bermakna nak tak nak kalau kita cakap tak ada pun tetap orang akan cari benda ni kan. So it's betul. Lah. Tak ada masalah pun pada kita kan. So thank you Luffy, kita pun alhamdulillah dah sampai penghujung sebenarnya untuk di podcast kita ni, alhamdulillah. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Luffy yang willing to share. Dia paling penting sekali willing to share with us. Dan susah nak dapatkan information yang authentic ataupun sahih yang datang daripada Saudi, yang datang daripada tanah haram, berkongsi dengan kita dekat this platform di Himayah dan juga Mehwar punya platform, yang mana this info sangat penting sebab dah 2 tahun kita tak jejakkan kaki kita dekat sana, baik umrah ataupun haji. Dan juga ini benda kita ni tak tahu sampai bila. Betul tak? Luffy pun tak ada jawapan, saya pun tak ada jawapan, Ilyas pun tak ada jawapan dia. So of course, yes, it's back to authority, but authority pun tak boleh buat apa-apa selagi mana COVID ni masih lagi ada. Kalau ada pun, bagaimana dia punya mekanism supaya dapat diterbangkan jemaah ni pergi ke sana. Sebab we are still under banyak benda-benda yang perlu kita halusi lah, even the authority lah. Sebab kita sekarang melalui fasa vaksin, full vaksin baru boleh pergi masjid. Contoh, full vaksin baru menjadi imam. Hakikatnya dekat Saudi dah jalan dah.
kan, yang kita tak tahu. This is the first hand kita dapat news, which is alhamdulillah, thank you pada Lutfi lah tentang perkongsian ni. So balik kepada this keadaan yang mana kita masih lagi tak boleh pergi haji kali kedua, tahun yang kedua tak boleh pergi haji. Makanya apa yang kita boleh cakap adalah this is what we can share. Apa yang kita boleh buat adalah kita bersabar. Mungkin yang dah apply nak pergi haji tak dapat tu, ini ada hikmah lah. Macam Luffy kata tadi, ada hikmah yang mana terbaik untuk masing-masing keadaan. Sebab Allah yang atur segalanya lah. Macam itu. Plus, apa nama dia, kita jangan putus harapan lah. Hopefully kita dapat lakukan ibadah umrah haji di masa depan, insyaAllah. Ya, setakat tu dulu lah. So, sebelum tutup, mungkin saya nak share sikit tentang Himayah, tentang apa yang terdapat ke Himayah. Dan for those yang melihat ni, boleh saja lungsuri Himayah punya page www.himayah.sg untuk mendapatkan butiran lanjut, mendapatkan informasi terkini tentang korban, tentang khidmat tahnik atau pusaka dan kelas-kelas yang ada. Boleh saja go to that website, ataupun di Facebook boleh scroll down tengok apa-apa yang ada ditawarkan di Facebook, di page Himayah maupun di website Himayah. Okay, ni back to Ilyas. Apa-apa Ilyas nak kongsikan terhadap Mehwar, anything? Ya, so far kira bagi pendengar-pendengar di luar sana boleh saja lungsuri Instagram ataupun Facebook Mehwar untuk aktiviti-aktiviti yang mendatang. And of course kira before kau nak tutup kan, so terima kasih Lut. Terima kasih for sharing today. Aku rasa word tawakalna sama tamarna dah masuk kepala otak Dia punya word very good. Diorang get a very very formal punya, tapi dia senang untuk kita ingat sih. Tawakalna dah, kami bertawakal itu dia. Tamar dah kami bawa umrah. Masya-Allah. Dah. Okay. Any last word from you? Any last word daripada tanah haram di Madinah Al-Munawwarah kepada kita dekat Singapura ni, silakan. Baik. Last word tu macam dah nak mati pula kan? Taklah last word. InsyaAllah ada another word lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan kita harap umur kita panjang dalam keberkahan. Amin. Mana cakap tadi lah, yang kita datang ke sini kerana dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah yang katalah nak buat haji tu tak dapat, bersabarlah. Kalau katalah tak sempat, insyaAllah dia dah menjalankan kewajipan yang diperlukan. Dan Allah SWT Maha Adil, dan Allah SWT tak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kemudian perlu anda tutup mungkin dengan satu lagi point yang perlu kita hati-hati adalah berkenaan masalah badal haji. Sebenarnya anda tunggu sebenarnya Ustaz Yusof atau Mudaris Ilyas tanya anda masalah ni, tapi tak ada tanya, so anda tutuplah sekarang ni. Baik, untuk haji sebenarnya yang dipilih daripada kita cakap orang yang expat dan orang yang tinggal, orang citizenship yang tinggal dekat Saudi ni hanya 60,000 orang tahun ni saja. Dan mereka terbahagi kepada 3 package. Jadi 60,000 orang ni kalau katalah terpilih, yang daftar hari tu dekat lebih 1/2 juta katanya yang daftar. Yang terpilih hanya 60,000 orang, dan 60,000 orang ni kena pilih antara 3 package, which is package yang paling termurah adalah RM14,000 termasuk cukai, 13,900 lebih sikit. Letaklah 14,000, around berapa dolar nak dekat $5,000 lah, $5,000-6,000. Itu yang paling murah. Kemudian yang second package 16,000, yang paling mahal VIP 18,000. So seandainya ada badal dan mereka tak akan dapat untuk buat badal tanpa melalui package-package yang telah terpilih ni. Macam tahun lepas yang terpilih hanya 10,000 orang atas undangan Raja Salman, 10,000 orang, dan masya-Allah percuma tahun lepas. Dan alhamdulillah adik Ana 2 orang tahun lepas, lelaki dan perempuan, dapat melaksanakan haji secara percuma. Dan mereka nampak kalau ikut cara, memang tak ada lagi yang ikut haji untuk lalu padang pasir atau contoh datang dulu sebelum dia orang tutup Mekah, maksudnya ikut jalan belakang, hingga mereka boleh ikut haji tanpa melalui package-package ni. Maksudnya lalu belakang tu tak ada. Jadi untuk yang kalau seandainya ada badal haji yang di bawah package ni yang kita sebut tadi RM14,000, itu harga package lah. Rasa lebih baik tinggalkan lah. Kerana memang kemungkinan besar tak boleh tanpa melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh kerajaan. Kalau kena tangkap,
kena ban, tak boleh masuk Saudi 5 atau 10 tahun. Anda lupa kena denda berapa? 10,000 tak silap. Oh, consider crime Kalau consider crime. Actually setiap tahun haji ramai je yang lalu belakang. Itu yang boleh mereka tawarkan harga yang rendah. Jadi macam contoh bila macam sebulan sebelum 10 Zulhijjah mereka dah datang ke Mekah dulu. Jadi tak kena bila dah sebulan sebelum haji mereka akan tutup border Mekah. Tapi kita boleh tahu nak lalu padang pasir, kira jadi itu yang kita boleh murah sebab kita tak ikut package. Nanti tumpang lah dengan contoh travel daripada negeri kita, daripada Malaysia, daripada Singapura, atau tak payah tumpang travel buat sendiri, tak ada masalah. Tapi mula tahun lepas sebab COVID, masya-Allah dia orang memang tutup habis-habisan dan tak ada orang yang tak boleh haji kecuali mengikuti step yang telah ditentukan oleh package yang ditentukan oleh kerajaan ni. Ni cuma sebagai peringatan, takutnya kita rasa kita dah buat badan haji, kita bayar $2,000, $2,500, $3,000, which is harga tu sendiri tak bertepatan dengan minimum harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan Saudi. Kalau boleh elakkan, lebih baik elakkan. Okey, kalau nanti kata mudahnya, itu apa dalam kata mudahnya adalah badal haji tahun ni tak ada. Boleh saya kata gitu tak? Anda boleh kata gitu kecuali dengan orang dah terpilih dan minimum harga yang anda sebutkan tadi. Sebab tu minimum harga package yang ditentukan oleh kerajaan. Tapi kalau itu orang kata 14, dah convert ke Sing dollar ke ataupun belum tu? Tak, 14,000 rial anda cakap. Okay, around $5,000 to $6,000 for per person lah kira. Pun sama jugalah, which is kalau ditawarkan kebanyakan semua less than around 2K or less, or 2K ataupun range dia like that harga dia. Dengan apa yang kalau dulu sebelum COVID mungkin boleh guna cara tu macam cara yang anda cakap tadi lah. Dan package sebelum ada COVID ni yang paling murah pun kita boleh dapat 7,000, 8,000. Kira 11,000 tu dah VIP punya dah. Tapi sekarang yang minimum paling murah pun dah 14,000 rial. Jadi hati-hatilah. Dan Ana pun sebenarnya dah dapat terima panggilan daripada teman Ana. Dia kata dia nak tanya, ada kawan dia nak tanya soalan, ada tak badal haji tahun ni. Tapi sebelum tu Ana dah check dengan apa nama dia, Allahumma shalli dengan this one travel agency, dia katakan memang tak ada. Kalau ada tu pun macam mustahil lah. Sebabkan tak ada yang dibenarkan untuk buat haji sebabkan dia sekatan sebabkan COVID. So either dalam negeri ataupun luar negeri lah yang buat unless haji dengan cara yang anda katakan tadi lah. Contoh macam anak dapat haji contohnya, lepas tu anda nak ambil yang package minimum 14,000, itu kerajaan tahu kira dia bayar 14,000 tu anda buatkan. Tapi perlu diingat rata-rata yang buat haji pun yang diorang pilih adalah yang first timer. Faham. Tapi anda macam contoh Zaujah anda first timer, dia dapat. Tapi dia boleh tarik anda sebagai mahram. Anda kan dah buat berapa kali anda buat kan. So anda ambil lah badal haji untuk cover cost kita. Macam tu. Boleh kira bukan tak ada badal haji, ada dengan cost yang anda sebutkan tadi, minimum 14,000. Itulah yang dengan orang yang sudah ada terpilih. Tak semua orang terpilih. 60,000 daripada berapa juta orang dekat Saudi ni kan. Betul. So kalau dia ada pun, kalau ada lah contohlah ada agensi yang buat pun atas dasar dia punya mungkin terpilih dalam 60,000 tu. Ya, betul. Kalau ada pun dengan itu. Itu untuk hati-hati pada masyarakat kita sajalah. Peringatan saja. So, terima kasih kepada Luffy terhadap perkongsian dia. Saya harap ini jelas bagi mereka yang mendengar, melihat this video ataupun podcastnya. Ini adalah satu informasi yang sangat penting untuk dikongsikan, dan harap Luffy di sana pun mendoakan kita kat Singapura, yang mana kita ada setengah InsyaAllah. Yang masih lagi boleh pergi, yang tersekat dengan hajinya sebab dia menunggu harap-harap 10 tahun tapi dah lebih daripada 10 tahun tu. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang tersindung dan kita tak tahulah. InsyaAllah. Terima kasih lagi sekali atas sudi berada dekat this platform Himayah Talk ataupun di video ini ataupun di podcast untuk sama-sama kita berkongsi perkembangan terkini berkenaan dengan haji yang tak boleh pergi haji lagi sekarang ni. Dah masuk 2 tahun dah kita tak dapat pergi haji. Okay. So terima kasih sekali. Okay. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi kalau tak ada Adam Melintang. InsyaAllah. Jemput lagi Luffy untuk kita dengar lagi perkembangan terkini selagi mana you dekat sana. Betul.
In fact, InsyaAllah. kalau dekat InsyaAllah. Singapura pun InsyaAllah. kita boleh interview no problem lah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Alright. Okay, setakat tu dulu. Boleh. Terima kasih. So, Menteri Silat Jaya. interview kat kedai kopi pula. Kedai kopi pula. Settle. Tu boleh. Okay. Okay, syukur. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah berjumpa Alright, lagi. terima kasih pada semua. masa datang. Okay. Semua yang melihat video ini, terima kasih banyak-banyak. Yang mendengar, InsyaAllah teruskan menyokong berkongsi podcast ini di Himayah Talk. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.